Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami dari kelas PDPP PAI 3 akan membentangkan isu kebat dalam pentaksiran pendidikan Islam. Tugasan ini telah diberikan oleh pensyarah kami iaitu Ustazah Nur Hafizah binti Mustafa. Dalam pembentangan ini akan dibentang oleh 3 orang iaitu saya, Muhammad Haziq bin Saudi, Muhammad Haziq bin Abdul Rahim dan juga Muhammad Tahir bin Ismail. Dalam pembentangan ini kami akan pakai ataupun mengaplikasikan konsep forum yang mempunyai seorang moderator dan juga 2 orang panel. Baiklah, saya akan mulakan forum kami pada hari ini berkaitan dengan isu kebat dalam pentaksiran pendidikan Islam. Syukur kita kehadap Ilahi kerana dengan izin serta limpah kurnia daripadanya dapat kita bertemu lagi dalam gelanggang forum IPG Kampus Temenggung Ibrahim. Bersama saya ada 2 orang panel, iaitu panel yang pertama ialah Muhammad Haziq bin Abdul Rahim dan panel yang kedua ialah Muhammad Tahir bin Ismail. Sebelum saya mengajukan soalan kepada panel yang telah diperkenalkan tadi, ingin saya terus masuk kepada apakah yang dikatakan sebagai konsep kebat dan juga pentaksiran. Definisi kebat ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penakbulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu. Terdapat beberapa elemen dalam melaksanakan kebat. Elemen utama ialah tentang pentaksiran, pedagogi dan juga kurikulum. Manakala elemen sokongan bagi melaksanakan kebat ini ialah sumber, sokongan masyarakat, kurikulum juga latihan. Baiklah, saya kenalkan dulu apakah yang dimaksudkan dengan kebat dan sejarah pelaksanaan. Pelaksanaan kebat di Malaysia telah mengalami beberapa transformasi KBKK dan juga kebat. Pada 6 September 2013, sistem pendidikan di Malaysia mencapai penambahbaikan dengan pelajaran Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPPM 2013 hingga 2025 oleh Menteri Pendidikan pada waktu itu. 11 anjakan di dalam PPPM dan menggariskan beberapa perkara bagi meningkatkan kualiti pendidikan antarabangsa. Proses pelaksanaan kebat ini adalah berorientasikan kepada kerangka yang dibangunkan oleh sarjana barat seperti Bloom, Anderson dan Krathwohl. Idea-idea yang dibina berkonsep teras pemikiran yang unggul. Manakala bagi konsep pentaksiran pula ialah suatu proses yang berterusan untuk memperoleh maklumat, menginterpretasi, merekod dan melapor prestasi murid untuk membantu guru membuat keputusan dan mengambil tindakan. Baiklah, seterusnya saya akan bicarakan tentang bagaimanakah penilaian ataupun pelaksanaan kebat di dalam subjek pendidikan Islam. Kerana dalam forum ini kami memfokuskan untuk subjek pendidikan Islam sahaja. Bagaimana kebat itu dapat diterapkan dalam kalangan murid khususnya dalam subjek pendidikan Islam. Baiklah, perkembangan pendidikan Islam telah mengalami perubahan dari aspek kaedah pendekatan pelajarannya agar senari dengan proses transformasi tamadun. Maka di dalam konteks perhubungan ilmu ini, kesepaduan di antara ilmu dan pemikiran di dalam Islam membentuk ikatan yang kukuh. Berdasarkan penelitian terhadap ayat-ayat Al-Quran, sebanyak 750 kali perkataan yang mempunyai kata teras iaitu ilmu berkaitan dengan akal. Manakala kata dasar akal sendiri disebut di dalam Al-Quran sebanyak 49 kali. Untuk merealisasikan penggunaan kemahiran berfikir ini dalam kalangan pelajar, khususnya bagi mata pelajaran pendidikan Islam, beberapa pembentangan kertas kerja dan seminar bermula pada tahun 2013 telah dibentangkan dan dibincangkan dalam kalangan jawatan kuasa tertinggi.
Baiklah, seterusnya setelah saya berbicara panjang lebar tentang konsep kibat dan juga apakah yang dikatakan sebagai pentadsiran dan hubung kait antara kibat dalam subjek pendidikan Islam di sekolah rendah khususnya. Okey, kita akan masuk kepada isu dan permasalahan pelaksanaan kemahiran berfikir aras tinggi ataupun kibat dalam pentadsiran pendidikan Islam. Sebagaimana kita semua ketahui, mungkin mudah untuk sedikit mudah untuk dikatakan tentang amalan kibat di dalam subjek seperti sains dan matematik yang lebih canggih, lebih moden dan lebih mengikuti arus kemodenan negara dan dunia amnya. Baiklah, saya pergi kepada panel yang pertama. Panel pertama, apa khabar Ustaz Haziq bin Abdul Rahim? Alhamdulillah, baik. Sudah bersedia untuk menjawab persoalan? InsyaAllah saya cuba yang terbaik untuk forum pada kali ini. Alhamdulillah. Okey, tanpa membuang masa, saya berikan pentas ini kepada anda untuk membentangkan apakah isu dan permasalahan pelaksanaan kibat dalam pentadsiran pendidikan Islam dalam kalangan murid sekolah rendah pada masa ini. Dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada tuan moderator kita pada kali ini, iaitu Ustaz Muhammad Haziq bin Saudi. Yang dihormati juga panel kita pada hari ini, iaitu Ustaz Muhammad Tahir bin Ismail. InsyaAllah berdasarkan soalan dan juga isu yang telah ditanyakan oleh pihak moderator, saya akan cuba menjawab berkaitan dengan isu guru tidak bersedia dalam melakukan pentadsiran kibat. Dalam isu tidak bersedia ni, ketidaksediaan ini adalah disebabkan oleh pengetahuan dan kemahiran guru tersebut, yang mana mereka mempunyai pengetahuan yang terhad dalam strategi pengintegrasian kibat dalam PDP. Hal ini telah menyebabkan item pentadsiran kibat tidak ditadbir dengan sempurna oleh guru. Apa yang dapat kita lihat di sini, pengetahuan yang tidak mencukupi ataupun ilmu-ilmu berkaitan dengan pendidikan Islam khususnya tidak mencukupi, bagaimana seorang guru hendak melaksanakan pentadsiran kibat. Untuk mengajar murid dalam melaksanakan pentadsiran kibat ni, guru sebagai motivator perlu bersedia terlebih dahulu untuk mengajar murid-murid dalam melaksanakan kibat. Baik, sebagai contohnya, dalam isu ini, guru menyediakan item pentadsiran kibat yang hanya menilai tahap pengetahuan murid sahaja, sehingga hasil objektif pembelajaran tidak dapat dicapai oleh murid. Maknanya di sini, dapat dilihat daripada contoh yang saya berikan, guru hanya mampu menyediakan item, tetapi objektif tidak sampai kerana kemahiran kibat tu tak dapat disampaikan, tak dapat kita panggil diajarkan kepada pelajar-pelajar. Bagaimana pelajar hendak melaksanakan pentadsiran kibat jika mereka tidak tahu bagaimana mereka nak mengaplikasi pengetahuan yang diajar dalam menyelesaikan suatu masalah atau tugasan. Ketidaksediaan ini mungkin berpunca daripada kurangnya pendedahan tentang penerapan elemen kibat dalam pentadsiran ketika berada di institut perguruan ataupun di universiti dahulu, ataupun guru sendiri mempunyai perancangan pentadsiran yang lemah untuk menilai keperluan murid. Maknanya di sini, jika dilihat sebelum menjadi seorang guru ataupun sebelum dilantik sebagai seorang guru, kita telah dilatih di institut pendidikan seperti di IPG ataupun di universiti-universiti awam, yang mana di sana kita dilatih bagaimana kita hendak melaksanakan pentadsiran kibat. Bagaimana kita hendak menjayakan kibat ni kepada pelajar-pelajar. Jadi di situ kita dilatih terlebih dahulu sebelum kita menyampaikannya kepada pelajar lain. Jadi di sini, jika
latihan-latihan ini ataupun segala kursus yang telah diajarkan diambil sambil lewa, tidak cakna dengan apa-apa ilmu pengetahuan tentang kebat ni, maka apabila dilantik sebagai guru, mereka tidak bersedia untuk melaksanakan pentadsiran kebat. Itulah antara punca-puncanya yang menjadikan isu kebat ini tidak dapat dilaksanakan dalam sesi PDP. Baik, itu isu yang pertama. Kita beralih pula kepada isu yang kedua dalam pentadsiran kebat ini. Isu kedua adalah berkaitan kesusahan dalam membina item soalan baras tinggi. Seperti mana yang kita tahu, kebat itu sendiri adalah satu penilaian dalam aras yang tinggi. Jadi kat sini, guru sendiri mengalami kesusahan untuk membina item soalan. Selain itu, kesukaran menentukan instrumen pentadsiran dan membina item yang mempunyai elemen kebat yang mengambil kira kesediaan dan aras kebolehan pelajar. Hal ini telah menyebabkan item pentadsiran tidak dapat menilai prestasi murid secara menyeluruh. Jadinya di sini apa dapat kita lihat, item boleh dibina tapi tidak mencapai matlamat. Ataupun item dibina tidak menepati apa itu kebat. Tidak sampai tujuan ataupun aplikasi kebat yang hendak diselesaikan oleh pelajar-pelajar. Contohnya, item soalan yang dibina hanya menguji pengetahuan murid sahaja dan tidak menguji tahap aplikasi murid. Tidak akan dapat menilai sejauh mana kefahaman murid mengenai mata pelajaran. Jadi di sini, item soalan dibina untuk sekadar murid ada pengetahuan, boleh jawab. Jadi untuk aplikasi, jika salah satu soalan kebat diajukan kepada murid, jadi kat situ murid tak dapat menyelesaikan tugasan tersebut. Oleh yang demikian, penggubal item pentadsiran yang mengandungi item kebat perlulah mempunyai pengetahuan dan kemahiran tentang kebat, serta juga amalan pembinaan item pentadsiran yang standard agar hasil pentadsiran pembelajaran melalui item dan instrumen yang dibina dapat memenuhi tujuan objektif pentadsiran dilakukan. Dalam pendidikan Islam ni, kita ada soalan-soalan yang tertentu yang mana boleh kita bina melalui pentadsiran kebat ni. Jika item itu dibina dengan objektif yang sepatutnya, insya-Allah murid atau pelajar ini dapat menyelesaikan soalan kebat ini dengan mudah. Jadinya pembinaan item ini adalah satu isu yang sangat penting yang mana guru perlu cakna dan lebih berpengetahuan supaya item yang dibina itu bertepatan dengan kehendak subjek pendidikan Islam itu sendiri. Sekian itu saja daripada saya untuk soalan kali ini. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada panel pertama kita atas lontaran isu yang sangat menarik sebagai pembuka gelanggang forum kita. Dua isu yang sangat jelas di mana dinyatakan di sini bahawa guru tidak bersedia dalam melakukan pentadsiran kebat. Ada benar pernyataan ini kerana saya juga ada mendengar aduan-aduan daripada guru-guru, terutama sekali guru-guru yang lebih senior, di mana mereka sukar sebenarnya nak memahami konsep kebat secara keseluruhan, apatah lagi nak diaplikasikan terhadap murid-murid sekolah rendah. Manakala kesusahan membina item soalan yang beraras tinggi, sebenarnya pada tahap murid sekolah rendah juga saya fikirkan secara logik agak sukar bagi mereka untuk adaptasi dengan soalan sedemikian, kerana capaian akal mereka juga sebenarnya masih belum mampu untuk berfikir di luar kotak. Baiklah, dua isu yang menarik sebenarnya yang telah dibicarakan oleh panel pertama. Seterusnya, tanpa membuang masa, saya persilakan kepada panel kedua kita iaitu Ustaz Muhammad Tahir. Katanya ada lagi beberapa isu yang ingin dibentangkan di sini berkaitan dengan kebat, khususnya dalam subjek pendidikan Islam. Dipersilakan Ustaz Muhammad Tahir. Okey, baik. Terima kasih kepada moderator Ustaz Haziq bin Taugi. Okey, dihormati kepada moderator kita,
dan panel kita yang pertama. Seterusnya saya akan membentangkan tentang isu-isu yang lain berkaitan dengan kebat ini. Okey. Saya akan membentangkan dua isu dalam masalah kebat ini. Yang pertama, pentaksiran yang masih terikat dengan kaedah tradisional. Terdapat guru yang masih menggunakan kaedah pentaksiran tradisional, iaitu penggunaan kaedah yang hanya berfokus kepada proses pengumpulan maklumat dan hafalan semata-mata. Seperti moderator kita kata tadi, isu ini terjadi kepada kebanyakan guru-guru yang senior, yang mereka dah biasa menggunakan kaedah tradisional tu. Kerana apa? Kebat ini adalah perkara-perkara yang baru yang dibawa oleh pendidikan, oleh pihak Kementerian Pendidikan untuk diajarkan kepada murid-murid. Jadi terdapatlah masalah kepada guru-guru yang senior ni untuk mengaplikasikan kebat yang telah diperkenalkanlah pada zaman-zaman sekarang ini. Okey, jadinya sedangkan usaha meningkatkan daya berfikir, analisis, intensi kreatif dan pemikiran tinggi kurang diberi perhatian, malah mungkin diabaikan. Jadinya, contoh-contohnya yang bila kita lihat ialah item pentaksiran yang disediakan tidak mendorong murid untuk berfikir secara mendalam, tetapi mendorong murid untuk memberikan maklumat itu semula. Okey, pentaksiran yang dilakukan secara kaedah tradisional ni semata-mata ialah menguji kefahaman yang terdapat di dalam buku semata-mata. Jadi, masalah yang dihadapi ni ialah mereka tidak dapat untuk mencapai tahap berfikir melebihi aras kemahiran mereka sendiri. Okey, itu isu yang pertama kita dapat lihat. Seterusnya isu yang kedua ialah kekangan di dalam pengaplikasian kemahiran berfikir aras tinggi. Kekangan di dalam pengaplikasian. Menurut Tajul Arifin yang menyatakan kekangan penghayatan dan pengamalan adalah disebabkan peruntukan masa yang terhad dan guru dibebani dengan kepelbagaian tugas lain sehingga guru kekurangan masa untuk menghayati dan memahami fakta-fakta penting yang terdapat di dalam setiap isi kandungan tajuk pendidikan Islam. Okey. Seperti kita sedia maklum, kita pun sebagai guru yang berada di sekolah sudah terbukti sekali kita ni selain dapat daripada mengajar, kita banyak lagi dibebani dengan urusan-urusan takbir di dalam sekolah. Jadi itu pun antara menjadi faktor-faktor kebat ini tidak dijalankan dengan baik. Kerana apa? Setiap guru-guru tu ada tugas-tugas lain sehingga diabaikanlah perkara-perkara urusan kebat ini. Banyak lagi lah urusan-urusan berkenaan dengan urusan takbir sekolah lah, kena pergi kursus-kursus tu. Itu antara punca-punca faktor-faktor yang guru-guru ni tak dapat mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi ini. Okey, saya rasa itu sahaja isu-isu yang boleh saya kongsikan untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Ustaz Muhammad Tahir atas penjelasan tentang dua isu lagi berkaitan dengan kebat dalam subjek pendidikan Islam. Baiklah, kita akan ke pusingan yang seterusnya di mana kita telah membincangkan tentang isu yang dibangkitkan dalam pentafsiran pendidikan Islam, iaitu berkaitan dengan subjek pendidikan Islam secara khusus. Seterusnya, pada pusingan kedua ini, kita akan masuk kepada bagaimanakah cadangan bagi penyelesaian isu kebat di dalam pentafsiran pendidikan Islam. Sebagaimana firman Allah SWT, sesungguhnya setiap persekarahan pasti akan disertai dengan kemudahan. Baiklah, tanpa membuang masa, saya persilakan semula panel kita yang pertama iaitu Ustaz Muhammad Hazib Abdul Rahim bagi memberikan sedikit penerangan tentang apakah cadangan yang boleh diketengahkan bagi menyelesaikan isu kebat dalam pentafsiran ataupun pendidikan Islam ini.
Dipersilakan Ustaz Muhammad Aziz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali lagi kepada Tuan Moderator, Ustaz Aziz bin Saudi. Baik, di sini insyaAllah saya akan memberikan beberapa cadangan berkaitan dengan permasalahan isu kebat ini. Baik, kita pergi kepada cadangan yang pertama, iaitu guru pendidikan Islam perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan kebat. Guru memainkan peranan penting dalam memastikan kemahiran berfikiran aras tinggi kebat ini dapat dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran dengan mempelbagaikan strategi. Guru haruslah mahir dalam menggunakan pelbagai kaedah dan strategi PDP yang betul semasa menjalankan PDP di dalam kelas. Guru juga perlu mengubah teknik pengajaran secara chalk and talk kepada kaedah yang lebih menjurus pelajar untuk lebih berfikir. Selain itu, guru juga mesti merancang soalan tugasan dan aktiviti yang menuntut pelajar berfikir secara berterusan. Dalam cadangan ini yang mana saya, bagi pendapat saya, accountability sebagai guru itu perlu lebih bersedia dengan pengetahuan. Kalau kita tahu dalam profesionalisme keguruan, iaitu bagi accountability diri kita sendiri perlu bersedia. Bersedia dari setiap sudut, dari segi mental, fizikal, daya kognitif kita juga perlu kita sediakan. Hal ini kenapa bila kita bersedia dengan pengetahuan khususnya pengetahuan yang terkini, kita dapat mempraktikkan atau mengaplikasikan sesuatu benda yang baharu untuk dilaksanakan dalam kemahiran kebat ni. Sebab apa? Dengan adanya pengetahuan yang baru, yang terkini, insya-Allah subjek pendidikan Islam ini dapat disampaikan dengan lebih baik, dengan lebih mudah. Sebab apa? Kalau kita lihat dekat sini, pelajar-pelajar pada abad ke-21 ni, mereka lebih terdedah kepada teknologi. Itulah salah satu contohnya yang dapat guru perlu manfaatkan, iaitu dari segi teknologi lah. Perlu tingkatkan ilmu-ilmu berkaitan teknologi supaya dapat mengamalkannya sewaktu PDP. Baik. Cadangan kedua saya bagi mengatasi masalah isu kebat ini dalam subjek pendidikan Islam adalah memanfaatkan kaedah pentaksiran terkini yang berasaskan ICT. Penggunaan teknologi yang terkini merupakan ciri penting bagi guru abad ke-21. Hal ini memang tidak dapat dipisahkan lagi kerana guru dan teknologi adalah sesuatu yang perlu berjalan seiring supaya kaedah PDP kaedah PDP dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan kepada murid-murid. Hal ini juga dapat memudahkan lagi tugasan kebat ini dilaksanakan dengan lebih berkesan. Guru perlu mahir dalam menggunakan teknologi bagi menarik minat pelajar untuk belajar. Penggunaan teknologi seperti projektor LCD, permainan game, aplikasi mobile membantu guru untuk melatih daya berfikir pelajar dengan lebih menarik dan berkesan. Guru yang sentiasa memanfaatkan ICT ini akan membantu murid atau pelajar dalam mengembangkan daya kognitif mereka untuk berfikir dalam menyelesaikan suatu masalah ataupun tugasan yang berkaitan dengan subjek pendidikan Islam ini. Hal ini kerana pelajar memang pada zaman kini mereka memang terdedah dengan teknologi ICT ini. Jadinya apabila mereka mahir menggunakan ICT yang mana yang dipaparkan oleh cikgu sewaktu di dalam kelas, mereka lebih berminat, mereka akan lebih fokus untuk belajar dan akhirnya isu kebat ini dapat diselesaikan dengan mudah sahaja. Saya rasa itu antara dua cadangan saya dalam mengatasi masalah isu pentaksiran kebat ini. Sekian, itu saja. Baiklah, terima kasih kepada Ustaz Muhammad Aziz atas cadangan yang telah dibentangkan sebentar tadi. Seterusnya saya pergi kepada panel kita yang kedua, iaitu Ustaz Muhammad Tahir. Jika ada penambahan cadangan berkaitan dengan isu yang sedang kita bincangkan, dipersilakan Ustaz Muhammad Tahir. Okey, baik, terima kasih. Di sini dalam hal ini saya akan menambahkan satu lagi cadangan yang boleh kita
ambil berat lah, boleh kita ambil pengajaran. Okey, antaranya ialah yang pertama, kemahiran mengintegrasikan kepada konsep dan situasi yang ditetapkan. Okey, ini cadangan ni, elemen mengaplikasikan kepada situasi yang sebenar merupakan komponen yang memerlukan penelitian yang berkesan mengenai tata cara yang bertepatan. Pembentukan teori dengan penterjemahan dengan realiti merupakan dua perkara yang berasingan dan memerlukan perhubungan yang berkesan bagi memastikan pelaksanaan yang dilakukan memenuhi standard yang telah ditetapkan. Okey, bagi subjek pendidikan Islam ni, kita tak dapat dipisahkan lagi. Bila kita belajar, kita kena mengaplikasikan. Kerana apa? Subjek pendidikan Islam ni, apa yang kita belajar ni adalah perkara-perkara yang kita perlu amalkan. Jadi, kalau semata-mata hanya mengajar semata-mata dan mereka faham tetapi tidak diaplikasikan atau kita tidak mendedahkan dengan secara realiti, situasi-situasi ataupun perkara-perkara yang kita belajar, mungkin mereka hanya tahu tapi mereka tidak dapat mengaplikasikan. Contohnya, contoh kalau kita belajar berkenaan dengan solat. Kita ajar, kita menerangkan apa maksud solat, siapa yang suruh solat, kita belajar rukun solat ada berapa, cara nak solat macam mana, ada berapa waktu solat. Jadi kalau kalau guru mengajar itu sahaja, mereka akan tahu, tetapi mereka kurang mengaplikasikan. Kerana apa? Kita pelajar-pelajar tidak didedahkan dengan mengamalkan perkara yang kita ajar tu. Contoh kalau macam kita solat tu, kita buat secara praktikal sekali. Jadi mereka jelas, dan bila mereka jelas di luar pembelajaran, mereka akan dapat mengamalkanlah tajuk-tajuk yang telah diajarkan itu. Okey, kalau kita lihat di sini, kita lihat contoh soalan kebat yang boleh kita gunakan di dalam kelas kita. Okey, contoh soalan kebat pendidikan Islam. Yang pertama, umat Islam yang menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai panduan akan menjadi umat yang cemerlang di dunia dan di akhirat. Uraikan hujah anda untuk menyokong pernyataan di atas. Okey, jadinya kalau macam kita mengajar sahaja tanpa kita menerangkan ataupun memberi kefahaman kepada mereka, mereka hanya sekadar tahu sahaja. Jadi kurang untuk mereka mengamalkan atau mereka memberi hujah lah perkara-perkara yang telah diajar tu. Contohnya lagi, sabda Rasulullah SAW, solat berjemaah lebih afdal daripada solat bersendirian sebanyak 27 kali ganda. Pada pandangan anda, apakah yang akan berlaku sekiranya masyarakat mengabaikan suruhan tersebut? Jadi, guru hanya menerangkan. Kalau solat sendiri dapat 1, kalau solat jemaah dapat 27. Jadi guru ni macam panel kita panel yang pertama tu mengatakan berkenaan dengan accountability. Maksudnya guru bertanggungjawab lah untuk memberi kefahaman kepada pelajar ni supaya mereka dapat mengaplikasikan apa yang dibelajar dalam kehidupan seharian mereka. Okey, itu sahajalah cadangan saya pada hari ini. Semoga bermanfaatlah cadangan itu dan boleh kita ketengahkan di sekolah kita. Sekian, terima kasih. Baiklah, Alhamdulillah. Terima kasih kepada kedua-dua panel pada hari ini, iaitu panel pertama Ustaz Muhammad Aziz bin Abdul Rahim dan juga panel yang kedua Ustaz Muhammad Tahir bin Ismail atas penjelasan yang padat dan juga bermanfaat untuk kita dapatkan apakah iktibar-iktibar daripada isu yang dinyatakan, iaitu tentang kibat dalam pendidikan Islam, dan seterusnya cadangan yang telah mereka ketengahkan yang mungkin sebenarnya cadangan itu dapat diaplikasikan ataupun dipraktikkan di sekolah, khususnya dalam kalangan ustaz dan ustazah lah yang mengajar subjek pendidikan Islam di sekolah rendah. Baiklah, sebelum saya menutup gelanggang forum kita pada malam yang berbahagia ini,
terdapat beberapa rumusan yang boleh saya rumuskan ataupun saya simpulkan, yang mana sistem pendidikan kini khususnya dalam KBAN merupakan kemahiran yang perlu diterapkan dengan lebih efektif dalam pengajaran dan pembelajaran. Ianya memerlukan kaedah yang khusus, iaitu guru perlu mempunyai pengetahuan yang tinggi dalam KBAN, dan juga guru perlu memastikan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang digunakan beraras tinggi dan juga perlu merancang penerapan KBAN. Saya rasa tiada apa-apa lagi untuk diperkatakan dalam forum kita pada hari ini. Sebelum saya mengundur diri bersama-sama dengan panel yang lain, inginlah saya memberikan serangkap pantun iaitu yang berbunyi, tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan, intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian saja untuk hari ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Yang Maha Pencipta, dan yang kurang elok itu datangnya daripada kekhilafan diri kami sendiri. Wallahualam, saya akhiri forum kita pada hari ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.